Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita salat fardu maghrib secara berjemaah dan InsyaAllah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk kita teruskan kuliah kita sampai Isya' insyaAllah. Di Pengsan khutbah Jumaat, jatuh, nak jatuh, dia tangkap kepala, tak tahu kenapa, batuk-batuk dia macam krem kepala, jatuh lah. Tahan cari pengganti. Tengok seorang tak ada, imam-imam lain hilang tak ke mana. Untuk lepas suruh kawan lain jadi imam, dia naik dah kali yang keempat, 2 hari lepas 2 kali tengah mandi ditangkap. Angin panas, ubat dia nanti pihak tepi. Tajuk khutbah kali bila Israel datang manggil Allah. Selama ya khutbah tadi. Saya azan tu, saya batuk-batuk tu ditangkap. Dah tak boleh nak pergilah. Syar-syar tengok kan. Ada 3 imam lah, 3 khatib. Tak nampak selamat orang tadi. Ada boleh tekar, belum start lagi. Tak nampak. Tajuk khutbah kita pada ni ialah bila Israel datang manggil. Lama aku nak mati lagi ni. Ini macam Arab-Arab dia tak serang lah. Dia batuk dia tu tangkap. InsyaAllah kita mulakan. Kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Ke surat 93 pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bererti percaya kepada wujudnya sebagai Tuhan yang sempurna sifatnya secara mutlak, pencipta alam ini, penyusun peraturannya, pengatur perjalanannya. Ia Tuhan yang wajib disembah dan diakui kemuliaannya, kekuasaannya, dan dipatuhi hukum-hukumnya. Firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik
maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan pohonlah keampunan bagi dosa engkau. Surah Muhammad ayat 19. Okey, di sini dia rukun yang kedua lah, mengikut susunan hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua, hadis Jibril dia dalam hadis tu kan Jibril tanya rukun Islam dulu, lepas tu Nabi jawab. So kita dah bahas lah rukun Islam secara ijmali, secara general saja. Sebab kalau nak ikut satu-satu memang banyak. Dan sama juga yang kedua ni, rukun iman. Bukan bermakna rukun iman tu rukun yang kedua lah, cuma dalam hadis tu dia tanya soalan tentang rukun iman, soalan yang kedua. Okay. Jadi dia secara general juga, secara ijmali juga, dia akan terangkan satu persatu makna rukun iman. So semua orang tahu lah rukun iman tu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? So dia kata percaya. Dalam akidah lebih detail lah dibahas. Maksudnya tasdiq bil qalbi. Beriman tu membenarkan di dalam hati, ma'al iz'an, bersama dengan tunduk dan patuh. Sebab ada yang percaya kepada Allah dia, tapi tak tunduk, tak patuh. Ada. So dia tak cukup dengan percaya saja. Lepas tu dia ada sambung lah. Dia tak berapa detail lah di sini, dia beritahu secara, kalau terperinci, secara terperinci dalam akidah pembahasan dia. So saya tak pasti pensyarah ni Ustaz Abdul Rahman ni dia mazhab apalah dalam akidah, dalam fiqh tak pasti, tak kenal. Cuma kalau menurut mazhab Asy'ariyah dalam akidah, so kalau beriman kepada Allah tu kita tafsirkan apa maksud beriman kepada Allah. So membenarkan, mula-mula mengetahui dia, mula-mula kena makrifat dulu. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Kena makrifat dulu, tahu apa tu makrifat. Makrifat ialah idrakul jazmi ataupun i'tiqadul jazmi, i'tiqad yang kukuh, mantap, 100%, mutabik lil waqi', yang bersesuaian dengan realiti, an dalil. Kena ada tahu dalil, walau ijmalian, walaupun secara ijmali, secara general, secara global. Sebab beriman kepada Allah sahaja tak cukup, tak cukup. Sebab ramai yang percaya kepada Allah, tapi macam-macam Allah dia. Ada yang kata, ada yang Allah dia ada anak, kan? Orang nak Yahudi percaya Allah tapi Allah ada anak, Nabi Uzair. Orang Nasrani percaya Allah juga tapi ada anak, Nabi Isa. Dan ada kelompok-kelompok macam Mujassimah, Musyabbihah, Allah dia duduk atas aras. Sama ke? Satu kelompok kata Allah duduk atas aras, satu kelompok kata Allah di langit, satu kelompok kata Allah di bumi, satu kelompok kata Allah di mana-mana, satu kelompok kata Allah tak bertempat. So yang mana satu? Isu dia apabila seseorang itu salah di dalam mensifatkan Allah, adakah dia diiktiraf keimanan dia atau kafir? Itu pembahasan panjang. Sebagian ulama kata ada sebahagian sifat kalau kita salah mensifatkan Allah, kafir. Contohnya Allah ada anak, itu kufur. Lam yalid walam yulad.
So kalau dia kata Allah ada anak, Yahudi Nasrani, walaupun dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi dia, kafir. Salah mensifatkan Allah. Kalau salah mensifatkan Allah, contoh dia kata Allah berada di arash, duduk atas arash, ulama khilaf. Ada yang kata kafir, ada yang kata tak kafir tapi fasik, bid'ah dan fasik. Sekarang lagi lah, itulah ahli sunnah. Lagi kacau. Allah duduk di antara ahli sunnah, punah jadinya. So, detail dia dalam akidah lah. Ustaz Wan Tahir, kalau saya bagi memang memang fun saya akidah ni, tapi sini minta hadis, kita bagilah hadis. Fathur Rahman, insyaAllah nak dengar akidah Fathur Rahman. Ahad pertama bulan Maghrib, Ahad pertama, sebulan sekali. Yang tidak ada power, sebulan sekali cukup lah. Jadi bila tanya, mula-mula sekali sebelum beriman, makrifat dulu. Sebab tak mungkin tasdik tanpa makrifat. Dan ulama akhirah itu, adakah tasdik dengan makrifat sama? Tak sama. Tasdik lain, makrifat lain. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mana mengenal anak-anak mereka. So makrifat saja tak cukup, kena tasdik. Tasdik saja pun tak cukup, kena iz'an, tunduk, patuh, serah diri, taslim. Abu Talib tahu Nabi Muhammad Nabi, dah. Abu Talib tak ingkar. Sebelum dia meninggal, dia kata tidak ada agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh anak buahku Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang lebih baik daripada dia. Tapi suruh ucap, tak malu-malu. Nanti orang Quraisy kata, alah apa ni Abu Talib, takkan takut anak buah kot. Tak ucap, tak tasdik. Tak tahulah di tasdik kita ada khilaf. Zahir Quran kata musyrikin kan. Zahir Quran kata musyrik. Hadis sahih Muslim masuk neraka, tepi pakai dua riwayat. Satu kata pakai tumpah neraka, menggelegak pula tak. Satu kata diletakkan di pinggir neraka sampai buku lali je. Neraka tu ibarat lautan, dia di pinggir je, buku lali je, menggelegak pula tak. Ulama kata boleh gabung dua-dua hadis, pakai tumpah letak kat pinggir neraka menggelegak pula tak, paling ringan. Dia percaya Nabi Muhammad tu Nabi dan agama Islam agama yang terbaik dia kata. Tapi tak, dia tak tasdik, dia tak zahirnya lah, zahirnya dia tak tasdik. Tapi saya ucapkan, dia kata satu kalimah je, wahai pamanku, selamatkan kau daripada neraka selama-lamanya. Dia tak cukup makrifat saja, tasdik. Sebab benda yang kita tasdik, kalau kita ada perbuatan hati tasdik, dia mesti ada musaddaq bih, benda yang dibenarkan tu kena ada apa dia, makrifat. Makrifat tentang 6 rukun ni. Okay, tentang Allah, apa yang kita, Allah tu siapa? Bila orang tanya kan, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illahu. Kan nyanyi selalu kan, nas'aluka ya man huwallah. Dia punya nas'aluka ya man huwallah allazi la ilaha illa huwa. Kami bertanya kepada kamu, wahai fulan, siapakah Allah yang mana tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkannya? Ar-Rahmanur Rahim sampai As-Sabur 99. Boleh sebut 99? Itulah Allah. Bila orang tanya Allah siapa? Tu 99 tu. Tapi kan panjang. Taklah. Tak ada nak jawab tu. Okeylah. Assalamualaikum, terima kasih. Orang kafir itu pun Allah siapa lah. So dia tidak jawab Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, panjang. So ulama Asy'ariyah dia kaji 99 tu, kaji, keluarkan sifat-sifat yang basic, asas. Sebab sifat Allah Ta'ala ni, bahkan sifat secara umum, dia ada dia punya kategori dia. Ada sifat yang hakiki, wujudi, qaim bizat. Sifat yang hakiki, yang wujudi, qaim bizat.
Dalam sifat 20 dia panggil sifat ma'ani. 7 saja. Lama kita pilih 7 saja. Biasalah 7 petala langit, 7 petala bumi. 7. Kemudian tak cukup dengan mengisbatkan kesempurnaan Allah dengan sifat yang asas tadi. Dia satu lagi kena buat, tanzih. Tanzih, mensucikan Allah. Tasbih, tanzih, taqdis, sama lah tu. Itu subhanallah, subhanallah. Itu tanzih, tasbih, tanzih sama. Mensucikan Allah, i'tikad kita Allah tak perlu disucikan. Allah Maha Suci. Membersihkan i'tikad kita daripada mensifatkan Allah dengan perkara yang tak layak bagi dia. Ambil 5 sifat salbiah. Lama kita pilih 5 sifat salbiah. Sifat salbiah ni bukan sifat yang wujudi qaim bizat, tak. Dia satu ibarat, satu teks, satu statement untuk menafikan kekurangan-kekurangan yang tak layak bagi Allah secara kulli, secara menyeluruh. Bila kita isbat Allah sifat qidam, maksud kita menafikan kewujudan Allah tu ada permulaan. Sebab Allah tak ada permulaan. Bila kita isbat sifat baqa, berarti kita menafikan Allah tak akan binasa, tak akan habis. Bila kita Allah tu mukhalafah lil hawadis, kita nafikan Allah tidak ada persamaan dengan makhluk dari apa sudut sekalipun. Itu dalam akidah, insya-Allah Ustaz Wan Tahir. Kemudian kita qiyamuhu bi nafsihi, kita nak nafi Allah tak berhajat kepada apa pun. Dan wahdaniyah kita nafikan Allah tu tak, Tuhan tu tak berbilang-bilang, zat, sifat dan af'al, muttasil, munfasil, itu panjang pembahasan. 5. Tu cukup lah, basic. Dan satu lagi lah yang paling penting. Kalau dia ada sifat ma'ani dan dinafikan sifat-sifat yang salbi tadi, mestilah dia wujud. Takkan tak wujud. So wujud first sekali, sifat nafsiyah. 13 basic. 13 je. Macam mana rukun semayang 13? Allah cukup dengan, bukan nafi sifat lain, ini asas basic sifat Allah. Daripada situ nanti pecah 99 bahkan 200 lebih. Kalau siapa biasa pergi ke surau-surau kampung, dia macam Cina, macam ni, sekarang moden kan. Dia buat pada kayu je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keliling la ilaha illallah tu dia tulisan nafsiyah, salbiyah, betul. Keliling dia sifat 20. Lepas tu dia sifat 20 tu keliling dia asmaul husna. Betul, anak panah tu kalau perasan. Sifat ni catang cabang dari sifat ni, sifat ni cabang dari sifat ni. Lengkap. Kalau ada lagi boleh tambah lagi. Sifat 20 tu dah solid dah. Solid. Daripada orang tanya kenapa sifat Rahman Rahim tak ada dalam sifat 20? Bukan tak ada, orang tak nampak. Kita tak belajar. Ada. Sebab sifat asas tu 3, sifat hakiki, sifat salbi dengan sifat idafi ataupun nisbi. Ini semua istilah. Sifat yang ada penisdi ni bukan wujudi, tapi dia amrun i'tibari, dia nisbah saja. 3 asas dia. Lalu daripada 3 asas ni dia akan keluar gabungan murakkab antara sifat hakiki dan sifat salbi 4, sifat hakiki dan sifat idafi 5, sifat salbi dan idafi 6, sifat hakiki salbi idafi 7. 7 jenis sifat kategori. So Rahman Rahim masuk di bawah kategori sifat idafi campur hakiki. Tak belajar tak tahu. Semua tu 99 ada dia masuk ke bawah 20. Ada kitab dia, bahkan ada kitab bahas. Sini belajar 20 dah selesai lah, tu dah pening lah. 20 je dah pening lah. Belajar semua lagi pening. Maknanya sekurang-kurangnya kenal Allah tu dengan 13 sifat atau 20 lah. 20 tu sebab dia ada sebab lah, tambah lagi 7 kan. Sifat maknawiyah tu dia kelaziman bagi sifat ma'ani je.
Bila Allah ada kudrah, sifat kudrah, maka kaunuhu qadiran. Bila Allah ada sifat iradah, kaunuhu muridan. Bila Allah ada sifat ilmu, kaunuhu aliman. Sifat ma'nawiyah ni sifat idafi, tak wujud pun, tak wujud pada zat. Yang wujud pada zat hanya sifat ma'ani saja, sebab dia murakab dua, zat dan sifat. Macam ustaz, kenapa orang panggil dia ustaz? Sebab dia ada ilmu kan. Dia ada ilmu, orang panggil dia ustaz ataupun alim. Alim tu qiyamul ilm bizat. Tapi kalau pergi mana-mana ada ustaz. Pakcik nak apa? Pakcik kau panggil aku muda lagi lah. Dia tak nampak sifat tu kan. Jadi asalnya 13 tambah lagi 7. Sebab masalahnya Quran sebut semua dalam bentuk ma'nawiyah. Wa huwas samiul basir kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Quran sebut semua dalam bentuk sifat ma'nawiyah. Tak sebut kudrah, iradah, ilmu hasan. Itu istiqaq. Dia panggil dalam ilmu saraf istiqaq. Maksud, kenapa Allah qadir? Kerana ada sifat kudrah. Kenapa Allah alim? Kerana ada sifat ilmu. Kenapa Allah sami? Sebab ada sifat sama. So kita belajar sifat sebab nak tolak kelompok Mu'tazilah yang menafikan sifat. Mu'tazilah ni dia nafi sifat, tapi dia tak nafi Allah qadir, Allah alim, Allah sama, Allah basir, Allah sami' basir. Dia tak nafi. Cuma dia nafi tak ada sifat. Allah qadir dengan zat, alim dengan zat. Kita ada sunnah Allah alim dengan sifat ilmu, qadir dengan sifat kudrah. Beza, tak jauh beza pun. Tak kapil lah dia orang. Cuma dia ada sunnah sebagai sifat. Dia orang Mu'tazilah nafi sifat. Itu bakidah. Apa dia? Dulu 3 khalifah. Bermula dengan khalifah Bani Abbasiyah, khalifah Ma'mun, Mu'tasim billah, Wathiq billah. 3. Lepas tu Mutawakkil baru bebas sikit lah, baru dia tak ikut Muhammad. Asalnya khalifah Ma'mun bila dia nak rampas kerajaan daripada Bani Umayyah, dia cari mengikut geng. Jumpa satu orang ulama, ketua Mu'tazilah, Amr bin Ubaid. Macam kelentik lah kau jadi mufti. Ya, geng-geng mengikut aku ni tak ada apa-apa. Kira mufti ke qadi setiap daerah kan banyak. Okey. Tu macam sekarang Wahabi. Macam di Muhammad bin Saud merampas Haramain Hijaz. Dia combine dengan Muhammad bin Abdul Wahab 200 tahun yang lalu. Sebelum tu siapa? Baru je pun 200 tahun. Biasa lah. Dulu khalifah Bani Abbasiyah 3 khalifah. Tak tahu lah, tapi tak sampai 100 tahun lah. Hanya berapa belas tahun je. Betul, bebas balik. Tapi khalifah lah satu apa? Satu empayar Bani Abbasiyah besar. Tapi ini sekadar jajahan Hijaz sana kan. Saudi saya tak tahu lah bersama dengan Saudi tu. Sebelum tu ahli sunnah bukan. Syiah Qaramitah sorry. Syiah Qaramitah pernah sekejap pegang Hijaz, berjaya merampas. Dia rampas balik ahli sunnah. Sekarang dia orang pegang. Terus sekarang Muhammad bin Salman kata nak buang Wahabi, masuk barunya rebrand. Kacau. Tempat tak apa, tak menunjukkan bahawa dia benar lah, walaupun Mekah, Madinah sekalipun. Sebelum masa Nabi, sebelum jadi Nabi, Mekah, Madinah macam mana? Nanti insya-Allah Imam Mahdi datang, bersihkan semua kan. Dajjal akan hentakkan kaki dia keluar, semua munafik semua lagi daripada Madinah. Yang tinggal hanya betul-betul orang yang mukhlisin di kalangan ahli sunnah saja. Wallahu a'lam lah.
So itu secara kita boleh kata secara tafsili lah, secara terperinci. Bila orang tanya Allah itu siapa, Allah itu zat yang wajibul wujud, yang kewujudannya tidak ada permulaan qidam, kewujudannya tidak ada pengakhiran baqa, dan dia tidak menyerupai segala makhluk, mukhalafah lil hawadis, dan dia ni tak berhajat kepada apapun, al-ghani ataupun yang mahu binafsih, dan dia ni esa, tunggal, wahdaniyah dari segi zat, sifat dan af'al, dan dia ada sifat qudrah, ataupun kita kata tu senangnya Allah tu maha berkuasa, qadir, murid maha berkehendak, alim maha mengetahui, hayy maha hidup, sami' maha mendengar, basir maha melihat, dan mutakallim maha berbicara. That's it. Itu Allah. Itu secara terperinci. Kalau secara general, Allah SWT adalah zat yang wajibul wujud, yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi dia, dan dia suci daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Cukup. Apa dia? Kena bagi tahu lah. 20 tadi cukup, ataupun 13 tadi selesai. Nak tahu banyak lagi? Cubalah. 99. Dan dia juga Rahman, Rahim, Khaliq, Bari, Musawwir, Badi', Muntaqim, Ghaffar, Syakur, Sabur, sebut semua kalau rajin. Itu makrifat. Bukan saja makrifat, lepas makrifat tasdik, membenarkan dalam hati apa yang kita percaya, kita kenal tentang Allah tu, kita dah tahu Allah begini sifat dia, benarkan dalam hati dan tunduk. Itu tuntutan dia. Beriman bukan sekadar percaya begitu saja, membenarkan dalam hati dan tunduk. Orang munafik kan, mulut dia syahadah, tapi setelah kita beriman dalam hati, so untuk declare kita punya iman tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengiktirafan secara lisan, iqrar wal i'tiraf bil lisan. Kalau mutabik dengan dalam hati, sama dengan hati, mukmin yang sah lah. Tapi kalau cakap tak ada serupa percaya, munafik. Munafik kan syahadah, tapi hati tak beriman, kafir. Tapi kita tak boleh hukum lah. Bahkan Nabi pun layan orang munafik macam orang beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, Nabi sembahyang jenazah dia. Sebab kita di dunia hukum secara zahir, kecuali kita nampaklah dia buat perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya dari segi perkataan atau perbuatan, itu kita kena hati-hati kalau kita nampak misalnya. Tapi kita tak boleh tuduh dia, kau dah kafir lah. Jangan. Kafir tak kafir, kau bawa pergi mahkamah, jumpa mufti, jumpa qadi, jumpa hakim syar'i, bagi tahu. Itu jangan memandai-mandai nak menghukumkan orang kafir. Walaupun kita nampak dia sembah berhala misalnya kan, kita tengoklah kalau orang tu orang kita kenal, kawan ke, adik-beradik ke, dan kau buat apa? Ada handphone aku jatuh buah berhala ni. Kan tunduk cari nak ambil, daripada jauh tengok, dia tu sembah berhala. Atau orang tu pergi cium kubur, tengok belakang, dia sembah kubur lah. Nak cium kan kena tunduk tak? Posisi macam sujud, tak lah, duduk tu nak cium kubur tu, cium kubur tak ada masalah. Muhammad tu daripada belakang, siap rakam viral, nampak tu semua kubur. Orang tu cium je, berlaku. Kita tak boleh nak terus tuduh orang cepat-cepat, segera, dan kita tak ada hak, tak ada autoriti. Yang ada autoriti mufti, qadi, hakim syar'i yang boleh hukumkan orang tu kafir ataupun murtad. Selain daripada tu tak boleh. Paling pun kita laporkan itu je lah. Tapi ini kita belajar ni bukan untuk hukum orang, untuk diri kita sendiri lah kan. Apa makna beriman kepada Allah. Dan
Ada, kau tak silap saya lah, ke JAKIM ke Jawi ke JAIS tak pasti. Dia apa, senarai perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad misalnya. Rasanya ada ke buku dia, kita kena cari dalam akidah, kita bahas juga lah perkara-perkara. Kita tiga lah, i'tiqad. Kalau i'tiqad siapa pun tak tahu kan, Allah tahu dia je lah itu. Kalau perkataan, contohnya mencaci maki Nabi, caci maki sahabat, itu boleh membawa kepada kufur. Perbuatan campak Quran dalam tempat kotor, tempat sampah ke, pakai zunar tu, agama lain punya kebesaran, benda ikat tali. Kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang disepakati yang dah semuanya sepakat, dipanggil mimma ulima minad din bid darurah, benda yang diketahui secara umum, secara pasti dalam agama. Contoh dia kata sembahyang 5 waktu tak wajib, puasa Ramadan tak wajib, arak halal, babi halal, itu confirm lah. Tapi tetap juga dia punya autoriti dia, mufti, qadi dan hakim syar'i lah. Bukti yang menunjukkan wujud Allah ialah wujudnya sekalian makhluk. Dan Allah sendiri telah menyatakan dalil wujudnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma yanfa' ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabi wal musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Dan Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang satu, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, maksudnya tanah yang kering kuntang menjadi subur. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin, tiupan angin lah, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang yaqilun, yang ada akal, yang gunakan akal. Yang tak gunakan akal tu tak tahu. Ni dalam sebab tu dalam sifat 20 kita ada dalil akli. Bahas dalil akli. Maksudnya akidah tak ada guna akal. Bina guna apa? Lutut. Sampai sekarang perang tak habis. Faham. Akidah tak boleh guna akal. Tapi nak guna apa? Dia tak faham. Ayat ni jelas. Nampak tu? Allah kata la ayatan liqaumin yaqilun. Orang kafir Allah kata apa? Wa hum qaumun la yaqilun. Yaqilun ni kata kerja. Dia bukan kata nama isim, dia fa'al, kata kerja, verb. Allah tak kata wa hum qaumun la aqla lahum. Allah tak kata mereka tu kaum yang tidak ada akal. Tak ada akal sedap lah. Bintang tak ada taklif. Tak ada akal, tak ada taklif. Ada akal tapi tak la yaqilun, tak gunakan akal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar sama'in dalil Quran hadis, aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dan tentu kami tak akan berada di neraka sa'ir. Dua-dua sekali. Lepas tu Asy'ariyah kita guna dua-dua. Dan peranan dia tu
Itu yang mungkin dia tak faham. Wallahu alam. Peranan wahyu, Quran hadis, dan peranan akal. Dalam akidah dipanggil masdar talaqi. Masdar talaqi, sumber penemuan. Sebab akidah ni realiti. Dia satu realiti. Kalau Quran tak bagi tahu Allah wujud, Allah tak wujud. Kalau Quran tak bagi tahu Allah tak wujud, kalau tak bagi tahu lah, Quran tak bagi tahu yang Allah ni wujud, maknanya Allah tak wujud lah. Kalau nabi-nabi tak diutuskan, kitab-kitab tak diturunkan, tak diberitahu bahawa Allah tu wujud, esa, maha kuasa, so maknanya Allah tu tak wujud lah. Faham tak soalan? Kalau misal, ini misal je, kalau tak ada Nabi pun diutuskan pun, dan tak ada kitab pun yang itu kalam, Allah tetap wujud. Tetap wujud, tetap esa, tetap maha kuasa. Bahkan kalau diutuskan, beritahu satu manusia pun tak beriman, tak percaya kepada Allah, Allah tetap wujud, tetap esa, dia tetap Tuhan. Dia bukan bergantung, kewujudan dia bukan bergantung kepada adanya dalil Quran, adanya dalil hadis. Berbeza dengan fiqh. Fiqh tak ada dalil, tak ada Quran kata wajib sembahyang, tak ada. Tak ada Quran turun kata wajib puasa, wajib haji, wajib zakat. Ada? Tak ada. Dia mesti Quran, fiqh mesti bergantung kepada dalil Quran hadis. Tak ada manusia boleh suka-suka buat hukum fiqh. Sebab hukum fiqh ni bukan realiti, dia tuntutan. Dia tuntutan. Kita dituntut untuk sembahyang, dituntut untuk puasa, dituntut untuk zakat, haji. Kalau Quran tak turun, tak bagi tahu, ada? Tak ada. Ataupun Quran turun, Nabi diutuskan, tapi seorang pun tak nak sembahyang. Ada sembahyang? Wujud sembahyang? Seorang pun tak nak puasa, seorang pun tak nak, misal lah contoh. Ada? Wujud? Tak wujud lah. Tapi kalau akidah, dia realiti. Quran diutuskan, diturunkan ke, Nabi diutuskan ke ataupun tidak, tetap juga Allah tu wujud. Dia maha esa, maha kuasa. Dia lah pencipta langit bumi dan sebagainya. Itu beza akidah dengan fiqh. So dalil Quran ini memberitahu je, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Quran bagi tahu, bagi tahu realiti. Apa manusia sebenarnya, akal manusia ni dia boleh, kalau dia gunakan akal dia untuk ni, alam ni siapa cipta, mesti jadi sendiri. Akal manusia yang sejahtera, dia mesti mustahil alam ni jadi sendiri. Betul? Balik rumah tengok tak kucing. Selalu contoh saya bagi dawasi yang ulang alik 10 kali, 20 kali, 100 kali kot. Rumah pintu, celaka punya kucing mana berak. Jiran sebelah lah, tak ada kucing berak. Habis ni tak kucing, tak, itu jadi sendiri. Itu lama jiran aku dah apa sal ni. Tak percaya tak? Tak jadi sendiri. Itu pun jiran aku isap gam ke apa, tak tahu lah. Masuk rumah kena pecah. Botol rabuk, tengok pintu dapur pecah. So apa? Pencuri masuk pun, halo polis, saya Fulan bin Fulan, alamat sekian-sekian, IC sekian-sekian, saya nak buat laporan. Rumah saya kena pecah, saya pergi kuliah maghrib tadi, balik sebab isyak, tengok rumah saya pecah, kena masuk. Terabur bang. Tak ada, mana ada pencuri masuk, dia pecah berterabur dengan sendiri. Kau tunggu je 5 minit, sekejap lagi dia tersusun dengan sendiri. Polis ni apa? Betul? Terkejut tak? Agak-agak ada tak polis cakap macam tu? Jangan risau, kau tunggu je 5 minit, dia susun dengan sendiri balik. Kau tunggulah sampai kiamat. Takkan tersusun dengan sendiri. Betul? Habis itu alam ni wujud dengan sendiri, tersusun dengan sendiri.
Tak ada yang mengaturnya, tak ada yang menyusunnya. Mustahil akal takkan boleh terima. Cuma akal tak sampai nak tahu siapa dia. Kucing mana yang berak kita tak tahu. Kita tahu ada kucing berak, tapi kucing mana kita tak tahu lah. Kita tahu pencuri masuk, tapi siapa kita tak tahu lah. Kena ada saksi dan orang nampak, kita tahu CCTV ke apa. Peranan akal hanya, sebab tu Allah kata dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Maksudnya kewujudan langit dan kewujudan bumi itu. Kemudian Allah sambung kata apa? Waqtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam. Kejap siang, kejap malam, kejap siang, kejap. Siapa yang ubah? Sendiri. Sendiri ya. Mustahil. Pasti ada yang menciptanya, pasti ada yang mengubahnya. So benda tu, langit bumi, dalam akidah kalau Asy'ariyah, ulama simpulkan satu je, jisim. Perubahan langit siang dan malam dan segala jenis perubahan apa semua arad. Arad. So bahas jisim arad, jisim arad. Ini falsafah Greek Yunani ini habis. Quran dah bagi tahu. Quran tak gunalah lafaz jisim, guna tak lafaz arad, tapi langit dan bumi tu apa dia? Jisim lah benda. Jisim tu benda. Perubahan siang malam arad. Arad sifat jisim. Sifat bagi jisim. Dua je. Kita dalam akidah arad jisim. Sebab itu tanda menunjukkan wujudnya pencipta jisim dan arad itu, yang mengubah arad itu. Guna istilah tu pun marah. Ini semua istilah ahli falsafah Greek Yunani Aristotle. Habis Quran tak pernah guna perkataan jisim ke? Quran tak pernah guna perkataan jisim. Tu'jibukum ajsamuhum. Surah Al-Munafiqun. Allah sebut tu'jibukum ajsamuhum. Jisim-jisim mereka menakjubkan kamu. Allah guna perkataan jisim. Huwa aridun mumtiruna. Aridun mumtiruna, benda yang datang baru, kan, menurunkan hujan awan. Arid, Allah sebut arad. Perkataan arad Allah sebut dalam Quran. Tak boleh, jisim arad ni falsafah Yunani. Tapi kau punya title tu apa? PhD tu boleh? Bukan filosofi doktor ke? Filosofi tu mana dia? Boleh pula. Akidah tak boleh, falsafah ni semua tak boleh. Jauh. Bagi azan. Relax je, dia lagi kena mengamuk. Jadi jelaslah ayat ni yang faham lah. Di qaumin ya'qilun juga yang faham juga lah. Walaupun ada PhD, tapi kalau tak faham juga tak tahu. Tak maaf kan kalau yang ada PhD ni. Bukan nak merendah. Sudah. Allah, jangan. Jadi kalau kita teliti ayat ni saja, ni bukan ni satu je. Bahkan Imam Sanusi kata 600 ayat yang mengajak manusia supaya guna akal dia sebagai alat untuk mengenal Allah dan segala sifat-sifat dia. Dan jelas hujung tu pun jelas dah, ni qaumi ya'qilun. Sebab Nabi bila datang mendakwahkan kaum dia musyrikin Mekah kan, so Nabi kata, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini berhala-berhala ni yang kau sembah ni, 360 berhala keliling kamu ni bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Dia lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan besok nanti kamu mati, siap lah. Kalau kau tak beriman kan, akan ada kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga atau neraka. Lepas tu orang Quraisy kata, wahai Muhammad, betul kan kau cakap apa dalil, bukti yang kau cakap ni? Ini aku cakap ni Quran ni, aku cakap ni hadis ni lah dalil. Nabi cakap itu kan? Inilah aku cakap ni lah dalil.
Kan Quran ni aku bawa, yang aku baca ni Quran, yang aku cakap ni hadis. Inilah dalil Quran hadis. Percaya tak? Ada ke Nabi cakap macam tu? Ada. Minta dalil Quran hadis, minta dalil Quran hadis. Ada Nabi cakap Quran hadis. Ini akidah, ini bukan fiqh. Akidah dia bukan. Quran hadis ni hanya sekadar memberitahu je. Dalil dari dalil, tapi dari sudut memberitahu manusia. So tak percaya. Nabi tak kata pun yang aku cakap ni lah dalil. Nabi tak pernah cakap. Nabi kata, macam mana aku nak percaya ke? Kalau betul kau belah bulan tu. Kalau betul lah kau ni insya-Allah Tuhan kau Allah Maha Kuasa, belah bulan tu tengok. So apa jadi? Allah pun belah bulan. Cantum balik nah kau. Belah bulan tu dari mana? Dari apa? Dari akal. Orang yang berakal tengok, alamak, dia tahu mustahil Nabi Muhammad boleh belah bulan dan cantumkan balik, mustahil. Akal dia tak boleh terima, tapi terbelah betul. Dan Nabi pun tak kata aku yang belah. Nabi kata ni Tuhan aku yang belah, Allah yang belah. Percaya tak percaya kan? Akal tunduk lah. Akal tak ada cakap apa dah. Sebab manusia dia judge dengan akal ni lah. Nak guna judge dengan apa lagi? Yang lutut. Akal gitu. Kecuali yang tak mau beriman juga, macam Abu Jahal, sombong kan. Bukan sebenarnya Abu Jahal bukan tak tahu Nabi Muhammad Nabi, tahu. Siapa yang mengingkari dia Nabi Muhammad tu Nabi? Dia dah bulan macam-macam mukjizat dia tunjuk kan. Nah, cuma sombong, tak mau. So itulah dalil akal. Dalil akal. Tapi sekarang ni saya, kalau kita nak mengajak orang kafir beriman, kita nak tunjuk mukjizat kan, betul putih. Ada. Imam kita ada keramat lain lah kan. Aku belah buah apple ni. Alah, aku boleh belah buah apple. So kita guna hujah akal. Dan hujah akal orang mutakallimin kita dah susun patah semua. Falsafah ke apa ke, hebat mana pun, Aristotle ke, siapa pun dah solid dah. Imam Ghazali dalam Tahafud Falasifah, kitab dia habis dah tu. Dia apa, ada lah Ibn Rushdi datang rat balik Imam Ghazali. Bangkit ulama kita, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Baidawi, Umar Mawi, Katibi, Abdul Iji, Taftazani, Syekh Syarif Jurjani. Ini semua kemuncak sampai lah apa lagi, falsafah pun meruduk, kalah dengan akal Islam, akal ulama kita. Tiba-tiba orang kata ini Aristotle pun bungkus lah. Newton pun ya, sekarang ni pun tak, Einstein pun tak percaya dah, kata alam ni apa, qadim, tak percaya dah. Dia orang tu Big Bang semua dia orang dah. Dia orang sendiri dah tak percaya dah. Sebahagian falsafah dulu punya kepercayaan itu salah, tak boleh guna akal. Ilmu kalam haram, sesat. Itulah dia. So jelas Allah dah bagi tahu dah. Memang Allah ni Quran panduan je. Kata kau tengok, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada pernah buat? Apakah kamu tidak melihat unta? Betul? Pernah tengok unta? Nak tanya, semayang dengan tengok unta, mana lagi penting? Semayang. Allah ada ajar dia semayang dalam Quran. Ada ayat Quran yang mengajar cara-cara kaifiat solat maghrib, solat isyak, ada? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala suruh tengok unta lah dalam Quran. So tengok unta lagi penting ke semayang lagi penting? Tengok unta lagi penting ke semayang lagi penting? Semayang juga tengok unta lagi penting. Takkan Quran suruh benda yang sia-sia. Mustahil Quran suruh buat benda yang sia-sia. Tengok unta tu penting.
Bukan tengok unta lah, kita tengok kucing dah lah. Tengok binatang-binatang yang di sekitar kamu. Kaifa khuliqat, macam mana diciptakan. Wa ila sama kaifa rufi'at, tengok langit tu macam mana. Bukan tengok je lawa langit, tak, bukan tu. Kaifa rufi'at. Wa ila jibal kaifa nusibat. Wa ila al-ard, yang kau berjalan hari itu, kaifa sutihat. Supaya kau tahu di sebalik penciptaan unta ke binatang semua, mewakili semua binatang, orang harapkan unta paling banyak tu lah, kata unta. Kita janganlah mencari unta ni, kucing pun cukup. Itu langit semua orang, bukan langit, unta, gunung, bumi. Supaya kita kenal pencipta dia, tahu sifat-sifat pencipta dia. Itu lagi penting daripada solat. Kau tak kenal pencipta, kau solat, pun tak sah. Betul? Apalah yang zuru tu, orang Jawa panggil observe. Dia ada ra'a, yara, melihat, ya, absara, yubsiru pun melihat juga. Nazara yang zuru ni observe, melihat sambil meneliti, fikir. Tu ada kaedah nazar dalam akidah. Nazar itulah yang akan membawa kepada makrifat. Proses nazar tengok unta itulah yang akan membawa kepada mengenal pencipta unta itu, pencipta langit itu, pencipta gunung itu, pencipta bumi itu. Lalu dah dapat makrifat tu, tasdik, iman, percaya, baru semayang. Semayang tak apa, Nabi ajar. Semayang Nabi ajar. Ya, wa atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Rasul bawa, ambil. So Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Selesai. Nazar, akal. Tapi dia tak faham juga macam mana itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ada soalan? Pak lain tak apa. Yang lain ada soalan? Jawab. Ada? Tak faham. Wahum qawmun la yaqilun, itu je. Yaquluna ma la yafqahun, mereka bercakap apa yang mereka tak faham. Ulama kita yang peksa nombor 1 di dunia bukan peksa nombor di sekolah rendah. Maknanya di zaman tu, kira kalaulah kita adakan exam siapa peksa nombor 1 di dunia, ulama kita. Imam Ghazali zaman dia, siapa yang lebih alim daripada dia? Imam Haramain zaman dia, siapa yang lebih alim daripada dia? Imam Fakhr Ar-Razi, Imam Syarastani, Abduddin Iji, Taftazani, zaman tu siapa yang lebih alim daripada dia? Tak ada. Paling alim dia orang yang buat semua kaedah ni. Oh, salah, tak betul. Ambil ulama kau yang masuk penjara, mati dalam penjara, itu yang betul. Aduh. Ulama dia pun tak sampai. Ulama dia dah, bila contoh Ibn Taymiyah, dia bangkit menentang konon ni, datang satu dunia serbu dia, surrender terus, senyap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kantor yang tak boleh jawab, masuk penjara, mati dalam penjara. Oh, dia macam Nabi Yusuf. Kena uji. Nabi Yusuf tu mak datin punya kes. Bukan kes. Kau jangan tengoklah kes apa dia yang minta masuk penjara, tak nak apa, tak sanggup digoda oleh mak datin Mesir. Engkau nak samakan dia, oh dia masuk besok kau masuk penjara kena uji. Aduh. Asal masuk penjara dia kena uji. Habis tu orang belajar sama semua kena uji tu. Jelas. Bukan puluh ribu ulama-ulama dah setuju, dah sepakat, tiba-tiba je datang nak
kata semua, yang lagi teruk sekarang ni kafir terus. Ada yang ekstrim terus, dia senarai setiap kurun tu, ni kafir, imam ni kafir, imam tu kafir, imam semua kafir. Dahsyat kan dia. Syiah keluar buku kitab sekarang ni, dalil Allah memang betul-betul duduk di atas aras. Dah dia orang dah kuasai dunia sekarang. Ya. Tapi sampai kiamat benda ni takkan selesai. Tapi macam anjing menyalak gunung, orang kata. Anjing menyalak gunung, dia takkan runtuh. Ahli sunnah jamaah yang pure ni takkan hancur. Takkan hancur. Nabi dah jamin, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku takkan berkumpul dalam kesesatan. Ini jaminan Nabi minta, sebab Nabi tengok Kristian dengan Yahudi habis sepakat dalam kesesatan. So Nabi takut pun, Nabi tak nak. Umat aku dia takkan majoriti ni sesat, tak mungkin. Yang sikit je lah, orang ni baru muncul, dia tenggelam timbul. Tu tengok daripada awal sampai sekarang, Masya Allah. Sekarang tak ada lawan. Beri tengok kitab akidah. Siapa yang karang paling banyak? Tengok kitab dia, mana ada. Ulama-ulama dia satu dua adalah sikit. Ulama sepakat, tiba-tiba kau nak kata semuanya, betul syurga besok engkau je. So dalam syurga besok engkau je lah. Yang kami semua neraka. Kami umat Nabi macam mana masuk syurga? Okay, insyaAllah cuba setakat itu dulu yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang terbaik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan bagi taufik dan kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.